Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب ولمشايخنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya mohon maaf atas kelewatan makluman pengajian hari ini atas masalah teknikal sikit. Saya dah maklumkan kepada AJK tapi mesej lambat sampai, iklan lambat dikeluarkan. Lambat dimaklumkan atas kelewatan ini. Baik, ala kulli hal kita dapat teruskan lagi insya-Allah dengan izin Allah. Bacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar, ataupun nama sebenarnya Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allam Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syaikhih wa masyayikhina fid darin amin. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada majlis yang ke-33 dan kita berada pada bab azkar sujud, bab berkenaan dengan zikir-zikir semasa sujud. Dan sujud ni iaitu meletakkan 7 anggota pada solat, dengan solat yang dalam keadaan tamakninah. Dan anggota sujud ni ada 7 seperti mana telah diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud ni ialah iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki, iaitu 2 asabi' ar-rijlain, iaitu jari-jari kaki. Dan untuk detail makluman tersebut berkenaan dengan hukum salah disebutkan di dalam masalah kitab-kitab fiqh. Dan tuan-tuan dan puan boleh dalami lebih lanjut dalam kitab-kitab pengajian fiqh yang telah dianjurkan di dalam pengajian wajah ini insya-Allah. Hari ini kita baca kitab Al-Azkar
Qala al-imam maaf ini baca sikit. Qala al-imam rahimahullah ta'ala fa idza faragha min azkari al-i'tidal kabbara wa huwa sajidan. Apabila selesai daripada membaca zikir-zikir semasa i'tidal, iaitu Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, dan apa-apa dan selainnya daripada zikir tersebut, zikir i'tidal, kabbara wa huwa sajidan, iaitu kabbara iaitu bertakbir, wa huwa sajidan iaitu tanpa perlu untuk mengangkat tangan. Ketika mana mahu turun untuk sujud, bertakbir, wa huwa sajidan, dalam keadaan kita bertakbir. Dan keadaan takbir tersebut mestilah serentak ketika mana turun, dan sekiranya dia terlewat untuk takbir, ada separuh daripada ataupun dia takbir ketika mana nak sampai ke sujud dah, itu dah mentakhirkan takbir dan hukumnya makruh. Dan sunatnya bermula ketika mana nak turun tersebut daripada i'tidal, ataupun dia tak sebut langsung, tak takbir langsung, dah sampai dah ke tempat sujud ketika mana dahinya menyentuh ke tempat sujud, dia tak sebut langsung takbir, hukum dia sah juga, tapi dia hukum dia makruh dan dia telah menyalahi sunnah. Kabbara wa huwa sajidan, dia takbir dan dalam keadaan untuk ke tempat sujud. Wa madda takbir ila an yada'a jabhatahu 'ala al-ard, dan memanjangkan takbir tersebut. Jadi sepanjang tempoh dia turun tersebut dipenuhi dengan lafaz takbir. Ila an yada'a jabhatahu 'ala al-ard, sehinggalah dahinya menyentuh ke tempat sujud. Sebab dahi merupakan anggota yang paling terakhir sampai ke tempat sujud. Waqad qaddamna hukma hadhihi takbirah, dan kami telah sebutkan hukum berkenaan dengan takbir ini seperti mana yang kita telah baca pada bab yang terlepas. Wa annaha sunnatun law tarakaha, dan ia adalah sunnah. Law tarakaha lam tabtul salatuhu wa la yasjudu sahwi, maka tidak batal solatnya kalau dia tak lafazkan takbir tersebut. Wa la yasjudu lisahwi, dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Fa idza sajada, dan apabila dia sujud, atau bi azkari sujud wa hiya kasiratun, maka hendaklah dia melafazkan atau membaca zikir-zikir sujud. Dan zikir-zikir sujud ni ada banyak, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh dalam beberapa hadis yang kita selalu baca, iaitu Subhana Rabbiyal A'la, dan itu salah satu. Dan ada banyak lagi zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminha, dan di antaranya ma rawainahu fi sahih Muslim min riwayati Hudzaifah al-mutaqaddimah fi ruku' fi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana telah diriwayatkan yang kita telah baca pada dalam melalui riwayat Sayyidina Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, berkenaan dengan zikir ketika rukuk fi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qara al-Baqarah, iaitu ketika mana Nabi baca surah al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran fi rak'atil wahidah, pada rakaat yang pertama. Nabi baca 3 surah tersebut yang panjang pada satu rakaat saja. La yamurru bi ayatir rahmatin illa sa'al, atau belum melalui atau membaca ayat berkenaan dengan rahmat bagi tak akan berhenti, dan sa'ala, itu Nabi akan meminta atau berdoa. Wala bi ayati azab, dan apabila melalui atau membaca ayat berkenaan dengan azab, baginda Nabi akan berhenti sekejap dan akan ista'aza, illa ista'aza, Nabi akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, mudah dipendekkan, diringkaskan,
summa sajada, dan apabila Nabi sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi akan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih, dan adapun sujud baginda tersebut qariban min qiyamih, iaitu hampir menyamai dengan ataupun tempoh sujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut hampir menyamai dengan qiyam atau berdiri Nabi tersebut. Itu berdiri Nabi pada rakaat pertama tersebut hampir 3 jam lebih. 3 jam lebih sebab Nabi baca surah Al-Baqarah, kemudian Nabi baca surah An-Nisa, kemudian Nabi patah balik, Nabi baca surah Ali Imran. Tempoh bacaan tersebut 3 jam lebih, dan sujud Nabi pun hampir menyamai qiyam Nabi tersebut. Dan dalam riwayat menyebutkan rukuk Nabi pun hampir menyamai dengan qiyam tersebut. Iaitu Nabi baca subhana rabbiyal a'la, iaitu Nabi mengulang-ulang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Iaitu hampir 3 jam. Subhanallah. Warawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ana Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatina Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan atau mengulang-ulang pada rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu Nabi mengulang bacaan lafaz tersebut. Kemudian qala warawayna fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha wa qaddamnahu fi ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Hadis ni kita jumpa juga pada bab berkenaan dengan zikir ketika rukuk. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, daripada bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika mana rukuk dan sujudnya subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Itu Nabi ulang, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Kemudian warawaina fi sahih Muslim aidan an Ali radhiyallahu anhu وكرم الله وجهه وعليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Diriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adapun apabila ketika mana sujud, Nabi akan baca Allahumma laka sajadtu, ya Allah ya Tuhanku, kepada Engkau lah aku sujud, wa bika amantu, dan kepada Engkau lah aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepada Engkau lah aku berserah diri, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, dan telah sujud wajahku ini alladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya, wa sawwarahu, dan yang telah membentuk rupanya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah membelah wajah tersebut untuk dijadikan pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu nyatalah kelebihan serta ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Nabi di antara zikir, Nabi baca di antara zikir sujud, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. قال وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فضل الركوع
في فصل الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع ركوعه الطويل يقول فيه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قال في سجوده مثل ذلك. Dan kita telah jumpa juga hadis ini pada zikir rukuk. Nabi ketika merukuknya yang panjang, Nabi baca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Dan Nabi baca juga zikir tersebut pada ketika sujud. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nabi ulang-ulang zikir tersebut. قال وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا سجد أي أحدكم فليقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. Dan telah diriwayatkan dari kitab Sunan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sajada ahadukum, apabila sujud apabila kamu sujud ahadukum falyaqul subhana rabbiyal a'la, maka bacalah subhana rabbiyal a'la salatan, iaitu 3 kali. Wa dzalika adnahu, itu adalah bilangan yang paling sedikit, 3 kali subhana rabbiyal a'la. Maksud di sini ada bilangan yang lebih daripada itu, dibolehkan. Itu subhana rabbiyal a'la. Dan guru kami Syekh Misri hafizahullah taala, beliau mengatakan, beliau mengamalkan pada rakaat pertama beliau akan baca zikir sebanyak 9 kali. Iaitu ketika menarukuk beliau akan baca subhanallahil azim sebanyak 9 kali. Begitu juga pada sujud rakaat pertama subhanallahil a'la sebanyak 9 kali. Kemudian pada rakaat kedua dibaca sebanyak 7 kali rukuk dan sujud. Kemudian pada rakaat ketiga, kalau solat yang 4 rakaat, dia akan baca sebanyak 5 kali pada rakaat yang ketiga. Dan pada rakaat terakhir dia akan baca sebanyak 3 kali saja. Subhana rabbiyal azim 3 kali dan sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu mengikut keadaan kita lah. Kalau masa panjang, boleh untuk perbanyakkan atau panjangkan atau ulang banyak kali zikir tersebut. Tapi yang paling kurangnya sebanyak 3 kali saja. Tapi kalau dibuat sekali atau baca sekali, itu tak mengapa, tidak ada masalah. Sebab itu adalah sunnah dan tidak membatalkan solatnya. Baik. Qala wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat افتقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim yang sambung sanadnya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ni Imam Nawawi datangkan secara ringkas. Hadis ni panjang, tapi Imam Nawawi datangkan secara potongan hadis. Diceritakan bahawasanya iftaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pada satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tersedar daripada tidur pada waktu malam. Dzata lailatin, pada waktu malam. Dan ada hadis, ada sambungan matanya sebelum tu, selepas tu. Tapi Imam Nawawi telah menghadapkannya. Itu Sayyidatina Aisyah kata, aku menyangka apabila tersedar pada tidur tersebut, aku menyangka bahawa Nabi SAW pergi ke rumah salah seorang isterinya. Itu sangkaan daripada Sayyidatina Aisyah. Biasalah orang perempuan ni dia ada ghirah, dia ada cemburu. Dan Sayyidatina Aisyah juga tidak terlepas daripada sifat tersebut. Dia menyangka bahawa Nabi, apabila Nabi tak ada di sebelahnya ketika tidur tersebut, dia menyangka Nabi pergi ke salah sebuah rumah, tiga rumah di antara rumah isteri baginda. Fatahassastu, di dalam riwayat fatajassastu,
Itu aku menyiasat, aku mencari ke mana Nabi pergi ni. Kemudian ada selepas itu summa raja'ah. Kemudian apa? Summa raja'tu. Kemudian aku pulang daripada cari tak jumpa. Cari tak jumpa, kemudian aku pulang. Kemudian fa idza huwa raki'un aw sajidun. Kemudian Sayyidatina Aisyah menemui baginda sedang rukuk atau sujud. Yaqul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Dan Nabi ketika mana rukuk atau sujud tersebut, Nabi baca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin fi Muslim fawqa'at yadi ala batni qadamihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Di dalam riwayat Sahih Muslim juga fawqa'at yadi ala batni qadamihi. Ketika mana Sayyidatina Aisyah mencari-cari tersebut, dia tersentuh kepada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Dalam keadaan Nabi sujud tersebut terlanggar, Sayyidatina Aisyah terlanggar kaki Nabi tersebut. Wa huma mansubatan. Itu kaki Nabi tersebut sedang terpacak mansubatan. Dan di sini faedah setengah pendapat ataupun ada pendapat menyatakan menyentuh di antara lelaki dan perempuan ini tidak membatalkan wuduk. Dan pendapat ini digunakan oleh mazhab Hanafi. Manakala baki mazhab iaitu jumhur mazhab iaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan sentuhan di antara lelaki dan perempuan membatalkan wuduk. Tapi di dalam hadis ni mungkin ihtimal mengatakan bahawa sentuhan di antara Sayyidatina Aisyah dengan Nabi SAW ketika mana sujud tersebut berlapik, dalam keadaan berlapik, dan dia tidak membatalkan wuduk. Wa huwa yaqul, dan Sayyidatina Aisyah mendengar Nabi membaca Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kami baca doa Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah ya Tuhanku, a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan keampunanmu daripada azabmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung dengan Engkau dan dari Engkau. Jadi aku berlindung dengan rahmat-Mu daripada kemurkaanmu. La uhsi sana'an 'alaika, aku tidak dapat menghitung sana'an 'alaika, kan pujian ke atasmu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, seperti mana engkau telah memuji diri engkau. Itu pujian Allah terhadap dirinya terlalu banyak, dan kita sebagai hamba tidak mampu untuk menghimpun ataupun memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nabi ulang baca doa tersebut. Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dari hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi sahih Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fa amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu bid-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Dan diriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma ruku', adapun ruku', fa'azzimu fihi ar-rabb, maka agungkanlah Tuhan pada ketika ruku' tersebut. Jadi kita membaca subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud, dan adapun pada sujud, fajtahidu fi du'a, maka bersungguhlah kamu berdoa pada ketika sujud tersebut. Itu setelah mana kamu memuji Allah ataupun mengucapkan subhana rabbiyal a'la.
Maka perbanyakkan doa. Bersungguhlah fajtahidu fi du'a. Fajtahidu fi du'a. Bersungguhlah pada ketika tersebut untuk berdoa. Wa qaminun an yustajaba lakum. Iaitu confirm akan dimustajabkan doa kamu. Itu doa pada ketika sujud, Allah Taala akan makbulkan. Itu pasti Nabi mengatakan dia pasti akan dikabulkan, dimustajabkan doa kamu. Yuqalu qaminun bi fathil mim wa kasriha. Boleh dibaca qaminun ataupun qamanun. Wa yajuzu fil lughah qaminun, dan boleh juga dibaca qabinun. Wa ma'nahu haqiqun wa jadir, iaitu confirm, pasti akan dimustajabkan. Itu doa ketika mana sujud. Qala wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Dan diriwayatkan daripada di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu, itu seseorang hamba tu amat dekat kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, iaitu dalam keadaan dia sujud. Dekat di sini bukan dalam keadaan jarak, tapi ialah dekat dalam keadaan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni suci daripada tempat dan tempatlah kan, tempat dan masa. Fa aksiru fi du'a, maka perbanyakkanlah doa ketika mana sujud, iaitu Allah Taala akan mendengar dan akan mustajabkan doa kamu ketika mana sujud. Qala wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan diriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, baginda akan membaca pada sujudnya, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku kesemuanya, kullahu, diqqahu wa jillahu, sikit ataupun banyak, wa awwalahu wa akhiruhu, di permulaan dan juga di akhirat, wa alaniyatahu wa sirruhu, dan secara dosa tersebut secara jelas, secara nyata ataupun secara tersembunyi. Itu kesemua dosanya. Tapi yang seperti mana kita maklum bahawa Nabi SAW ni adalah seorang yang maksum, dan keseluruhan para anbiya adalah maksum. Dan apa hikmah Nabi membaca ataupun meminta keampunan kepada Allah, seperti mana kita telah tersebutkan sebelum ni, tujuan baginda Nabi SAW membaca doa ataupun meminta keampunan tersebut adalah untuk mengajar kepada umat baginda Nabi SAW, untuk mengajar kepada kita untuk sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diqqahu wa jillahu bikasri awwalihima wa ma'nahu qalilahu wa katsirahu. Maksudnya diqqahu wa jillahu ni maksudnya sedikit ataupun banyak dosa kita. Dan ada banyak lagi riwayat, tapi Imam Nawawi hanya mendatangkan sebahagian saja daripada zikir-zikir ketika sujud ini. Wa'lam annahu yustahabbu an yajma'a fi sujudihi jami'a ma dzakarnahu. Dan ketahuilah annahu yustahabbu, dimustahabkan ataupun disunatkan, dianjurkan dan digalakkan, an yajma'a fi sujudihi jami'a ma dzakarnahu, untuk menghimpunkan kesemua zikir, untuk menghimpunkan bacaan zikir tersebut kesemuanya fi sujudihi, ketika sujud, jami'a ma dzakarnahu, kesemuanya apa yang telah disebutkan tadi. Fa in lam yatarakkas minhu fi waqtin, sekiranya dia tak mampu untuk baca kesemuanya dalam tempoh satu waktu,
ata bihi fi awqatin, maka hendaklah dia mendatangkan pada waktu-waktu yang lain. Kama qaddamnahu fil abwab as-sabiqah, seperti yang telah disebutkan pada bab yang sebelumnya, iaitu pada satu solat tersebut afdal dia membaca ke semua zikir sujud tersebut. Dan kalau tak mampu dibaca pada waktu-waktu yang lain, itu kita tukar-tukar, kita gila-gilakan bacaan zikir tersebut. Wa idza iqtasara, sekiranya dia nak memendekkan bacaan zikir tersebut, yaqtasiru ala tasbih ma'a qalilin min ad-du'a, maka dia membaca secara ringkas ala tasbih, seperti yang kita baca subhana rabbiyal a'la ma'a qalilin min ad-du'a, dan kita sambung ataupun baca dengan sedikit doa. Tak kira apa-apa juga doa, tapi afdalnya seperti mana telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti subhana rabbiyal a'la Allahumma ighfirli, subhana rabbiyal a'la Allahumma ighfirli, subhana rabbiyal a'la Allahumma ighfirli. Itu yang paling ringkas. Wa yuqaddimu tasbih, dan dia hendaklah mendahului dengan tasbih sebelum membaca doa. Wa hukmuhu ma dzakarnahu fi adhkar ruku' min karahati qira'atil Qur'an fihi wa baqi al-furu'. Dan hukumnya seperti kita telah disebutkan pada bab yang lepas, pada zikir-zikir rukuk, makruh untuk membaca ayat Al-Quran. Sama juga ketika mana sujud dan rukuk, makruh untuk membaca Al-Quran. Wa baqi al-furu'. Alhamdulillah, selesai pada bab azkar as-sujud. Kemudian faslun fil khilaf fi afdaliyatil qiyam aw sujud, berkenaan dengan khilaf di antara yang mana lebih afdal, berdiri ataupun sujud. Itu kita akan sambung pembahasannya pada esok hari insya-Allah. Insya-Allah. Baik, harap semua jelas atas perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti setakat ini, insya-Allah kita bersambung pada esok hari. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf atas segalanya. Sekiranya ada terdapat kesalahan, mohon atas teguran daripada semua insya-Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala 'an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.